Pertama, hasad. Yang kedua, syirik. Yang ketiga, takut. Yang keempat, sedih. Kenapa perempuan selalu banyak yang diganggu? Maaf, jin. Sebab perempuan terlampau sedih. Sedih. Maaf cakap dia sedang uzur, dia sedih, suami dia jauh, anak dia jauh, sedih, masuk kerasukan jin, setan. Kerana dia masuk masa pikiran kita sedang kacau, terlampau sedih. Itu kenapa perempuan tidak boleh, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang selalu melampau ziarah kubur. Kenapa? Sebab kalau dia terlampau menziarah kubur, dia sedih. Perempuan tak boleh ikut ke bumi mengkuburkan jenazah. Kenapa? Karena perempuan itu recording dia, rakam dia kuat. Dia tengok itu teringat-ingat terus. Beza dengan lelaki. Lelaki ini amnesia. Mudah lupa apa-apa. Kalau perempuan ni ingat. Kan ada video tentang seorang lelaki drive kereta, dia sama isteri ya. Lepas tu ada perempuan nak menyeberang jalan kan, dia bagi jalan kan. Isteri dia sampai tua, ingat kan? Sampai tua. Gitu. Perempuan ingat. Maka lelaki jangan sampai salah cakap. Salah cakap sampai tua kita. Sampai kita di hospital, di ICU, dia ingatkan juga lagi. Cakap dulu. Perempuan ni ingat, dia kuat. Itu kenapa Allah jaga. Maka jangan terlampau sedih. Apa yang membuat kita sedih? Setan yang membisikkan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur yang mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Sudur sebelah kiri. Yang berdegup, yang berdetak. Berdegup, berdetak sebelah kiri. Berbunyi. Yang normal begitu. Tapi kalau tak normal, biasa jantung tak normal ni sebab dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tarikh, bayar hutang. Maka kita dibagi tahu Allah SWT, jangan terlampau sedih. Siapalah orang yang paling layak untuk bersedih? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir ke atas dunia, ayah meninggal. Sedang sayang-sayangnya pada emak meninggal. Dibesarkan oleh atuk, Abdul Talib meninggal. Dijaga oleh pakcik Abu Talib dengan isteri Khadijah. Di tahun yang sama pakcik dengan isteri meninggal. 4 anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 3 anak perempuan meninggal. 3 anak lelaki, Abdullah, Al-Qasim meninggal. Ibrahim meninggal. Maka orang yang paling layak untuk bersedih dalam hidupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tak sedih. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad itu kalau bagi tazkirah dia selalu buat orang tersenyum? Saya tak ingin orang sedih. Tapi saya tak salahkan ustaz yang ada. Ustaznya bila dia ceramah, kita nak menangis saja. Ada. Saya malam-malam 10 Ramadan itu di tempat saya ada namanya muhasabah. Biasa bila dah sembahyang tahajud, itu jamaah diajak muhasabah. Ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Biasa membuat jamaah menangis. Saya disuruh, Ustaz, bolehkah Ustaz memimpin muhasabah? Kata saya mohon maaf, saya tak boleh membuat jamaah ni menangis. Cubalah Ustaz. Saya tak boleh, kata saya, cuba. Dia terus desak saya, akhirnya saya cuba. Dah 5 menit, saya tengok tak ada menangis. Macam mana ni orang tak menangis? Lama-lama kena orang ni tak menangis, menangis pula saya. Menangis, saya tengok orang tu pun menangis pula. Selepas tazkirah saya tanya, kenapa kamu menangis? Kami pun tak tahu, kami tengok ustaz menangis, kami menangis pula. Kita tak mestinya bersedih, kita mesti berbahagia. Kita bahagia kerana Tuhan kita Allah. Memanglah ada saudara kita yang sedang susah di Palestin. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Semoga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestin. Kenapa selalunya serangan itu di bulan Ramadan? Sebab orang Islam sedang di rumah. Orang Islam sedang tak melawan. Orang Islam sedang ingat Allah. Disitulah dia bunuh orang Islam. Memang mereka ni ya Allah. Tapi kita masih punya Allah. Makanya kalau kita sedih, kalau pintu syaitan masuk, jangan pernah ada kalau. Kalaulah dulu aku bawa mak ke hospital, kalaulah dulu aku bawa ubat, kalaulah dulu aku bawa dia jalan, kalau terus buang bisikan syaitan itu dengan takbir. Allahu Akbar. Ya
Jangan pernah adakan. Jadi kebanyakan jamaah yang datang bertanya ke saya itu sebetulnya bukan masalah hukum. Banyak jamaah datang. Saya khaskan hari Rabu saya di rumah. Hari Rabu selepas subuh baca Riyadhus Shalihin. Selepas itu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai zuhur saya terima tetamu. Kebanyakan tamu ini sebenarnya dia tak bertanya tentang hukum hakam fiqh. Dia sebenarnya nak menceritakan tentang kesedihan hidup. Maka saya tahu bila orang bercerita saya hanya jawab iya, betul. Iya. Apa lagi? Betul. Iya. Sebenarnya mereka nak cerita tentang kesedihan-kesedihan hidup. Ada seorang perempuan, dia datang dari jauh, 1 jam naik pesawat terbang. Saya datang jauh nih Ustaz, 1 jam naik pesawat terbang. Berapa umur mak? Umur saya 70 Ustaz. Oh. Apa yang boleh saya tolong? Anggap saya ini anak mak. Saya ini bukan Ustaz. Sebab mak saya meninggal umur 70. Apa? Saya dulu dinikahkan dipaksa Ustaz. Sebenarnya saya tak suka dengan dia, tapi kerana saya dipaksa saya menikah. Terus rupanya dia pun tak suka juga dengan saya. Dan dia ada perempuan, dan selalu dia bandingkan saya dengan perempuan itu. Kata dia perempuan itu lebih cantik, perempuan itu lebih baik, perempuan itu lebih. Terus dia dah meninggal Ustaz. Suami mak dah meninggal sudah. Alhamdulillah kata saya. Dia dah mati, apa lagi? Saya tak boleh maafkan dia Ustaz. Lama saya tunggu. Rupanya ada sesuatu yang tak masuk dalam fikiran kita. Bagi saya kalau ada orang yang menyakiti kita dah mati selesai. Rupanya tidak. Saya tak boleh maafkan dia sampai hari ini. Saya masih sakit hati Ustaz. Jadi sedih yang melampau dalam diri dia sehingga menjadi beban, tak selesai. Kita dalam Islam ini diajarkan untuk tidak menahan itu. Sebelum kita tidur, semua file-file ini mesti kita dah bersihkan semua. Lalu kemudian kita dengan tenang, jangan sampai kita simpan yang akan menjadi penyakit bagi fizik kita. Penyakit hasad, penyakit syirik, penyakit takut, penyakit sedih, obatnya semua adalah membaca Al-Quran. Ada seorang ulama namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Dapat doktor honoris causa 3. 1 dari Universitas Al-Azhar, Kahirah, 1 dari Jakarta, 1 dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ulama Masya Allah, tabarakallah. Dia baca Quran duduk. Anak dia namanya Irfan Hamka. Irfan bertanya kepada Buya Hamka, Buya, ayah, ya, lama betul ayah baca Quran. Ya, apa yang ayah baca? Quran. Berapa banyak ayah baca Quran tadi? 7 juzuk. Sekali duduk. Kenapa ayah banyak betul baca Quran? Sebab hati ayah teringat dengan arwah mak engkau, almarhumah. Jadi mengobati hati itu dengan membaca Al-Quran. Dengan baca Quran kita lupa masalah-masalah dunia, kita fokus pada Quran. Al-Quran menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Last sekali yang kelima adalah penyakit ghaflah, lalai. Wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang lalai. Sekarang banyak rumah-rumah spiritual, kota-kota, bandaraya besar, banyak orang yang sibuk dengan dunia, akhirnya dia kena penyakit skizofrenia, macam-macam penyakit psikologi. Dia nak ingin tenang, akhirnya banyaklah namanya rumah spiritual. Pejamkan mata, kosongkan pikiran, kosong. Ini bukan ajaran Islam. Bayangkan kalau sedang kosong, datang malaikat maut. Kosong, mati dalam kosong. Mana ada ajaran Islam? Kita tak boleh kosong. Kita selalu bersama dengan Allah. Kun ma'allah, bersama dengan Allah. Cuba tengok tentang Ashabul Kahfi. Kalau kamu bertiga, Allah berempat. Kalau kamu berempat, Allah yang kelima. Kalau kamu lima, Allah keenam. Tidak boleh kosong. Kita selalu bersama dengan Allah. Sebenarnya teori-teori yang mengatakan ini menenangkan fikiran, dia bukan melupakan masalah. Kita tak boleh melupakan masalah dalam hidup. Saya boleh menghentikan mata saya berkedip, berhenti berkedip. Saya boleh menghentikan telinga saya untuk mendengar. Saya boleh menghentikan tangan saya. Khatib dibagi tungkat supaya tangannya tak begini-begini.
Tapi fikiran tak boleh. Fikiran tetap akan berkata-kata. Menengok ke sana, menengok ke sini, cantiknya masjid ini, siapa lah yang membuat, siapa yang menulis ini, apa ini emas ke apa fikir. Maka bila kita berzikir, fikiran kita ni tak kemana-mana. Datang ke ustaz ini, kata ustaz ini, banyak-banyak istighfar. Datang ke Habib ini, kata Habib ini, banyak-banyak salawat. Datang ke tuan guru ini, kata tuan guru ini, banyak-banyak la ilaha illallah. Ketiga-tiganya betul. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Ketiga-tiganya membuat fikiran kita. Begitu juga dengan datang kepada Al-Hafiz, imam baca Quran, kata dia banyak-banyak baca Quran. Sebenarnya ketika kita banyak baca Quran, ketika kita banyak bersalawat, kita banyak berzikir, bagaimana kalau 1/4 hari saya ni saya isi dengan salawat? In zitta ala dhalik khairul laka. Kalau engkau tambah, the best, elok lagi. Bagaimana kalau setengah? Kalau setengahnya, elok lagi. Bagaimana kalau 1 hari saya isi dengan salawat? Yukfahammuka, segala keinginan-keinginan engkau dicukupkan Allah, wa yughfar laka dzambuka, segala dosa-dosa engkau diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling elok menenangkan fikiran. Maka anak-anak kita yang menghafaz Quran, dia mengulang hafazannya. Hafazan baru, hafazan lama, ulang hafazan. Yang dah hafaz Quran, kalau nampak ada istri yang diam aja diam, itu maknanya dia sedang mengulang hafazan Quran. Bila dia hafaz Quran, bila tak hafaz Quran, dia sedang bikin baju baru raya. Supaya pikiran tenang. Jadi kelima-lima penyakit ini, yang pertama hasad, yang kedua syirik, yang ketiga takut, yang keempat sedih, yang kelima ghaflah, lalai. Kelima-limanya tak ada ubat lain daripada Al-Quran. InsyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kana imamuna Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana 60 khatamah, 60 kali khatam. Siapa yang meriwayatkan ini Ustaz? Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Maka kita yang manusia biasa, kita banyakkan khataman-khataman Quran. Maka untuk kalau nak tadabbur Quran, nak baca tafsir Quran, nanti di luar Ramadan. Imam Malik bin Anas menutup majlis Muwatta. Majlis Muwatta Malik ditutup pada bulan Ramadan. Mereka lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Dia akan menolong. Kawan hilang, sahabat pergi, anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Yang boleh menolong kita nanti, yang akan menolong kita di antara syafaat adalah Al-Quran. Dan Brunei Darussalam adalah negeri, kerajaan, negara di dunia ini yang paling mementingkan Al-Quran. Ada tahfiz Al-Quran. Berapa banyak para hafiz-hafiz Johan Musabaqah Tilawatil Quran didatangkan untuk membentuk para penghafaz Quran. InsyaAllah Allah akan tetap menurunkan rahmatnya bi barakatil Quran, insyaAllah.